Wallahu Akbar. Sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Ramai-ramai dan paling kuat, paling semangat. Boleh ya? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Masya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Khabar baik. Masya-Allah. Dah minum air? Dah. Saya kena minum sikit air ni. Bismillah. Semalam dah ceramah pagi, tengah hari kan. Lepas tu okey lagi suara. Petang tu meeting dengan tim, jadi hilang suara. Masya Allah. Ada perkara yang kita perlu muhasabah dan perbaiki untuk tua ni, Masya Allah.
Suara pun mula hilang. Bila tua ni, tua-tua ni, bukan tua saya tua ya, walaupun memang dah tua, kita macam buat ceramah, turun jelajah ilmu. Kita turun ke Kedah. Jadi program tu banyak kan, berturut-turut. Pagi, macam hari ni pagi, lepas tu malam ni, lepas tu pagi besok. Lepas tu kalau turun jauh ni, biasakan ceramah sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Melaka yang dekat-dekat. Bila ceramah turun jauh ni, dia punya semangat tu lain sikit. Sebab seronok dan gembira tu bila jumpa orang yang tak biasa kita jumpa. Siapa yang kali pertama jumpa saya? Depan mata siapa? Angkat tinggi-tinggi. Masya Allah. Sebenarnya ramai yang baru kali pertama. Dah tengok ceramah 3-4 tahun dah kan? Lepas inilah Allah beri rezeki, kita boleh berdepan, bertentang mata. Jadi sama tak dengan dalam telefon? Bukan lagi segak ke? Subhanallah. Hajar-hajar, puan-puan, ibu-ibu lagi segak. Orang Kedah ni memang segak-segak nak. Jadi tak tu makhraj tu? Boleh Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, kita bersyukur atas ada muslimin, jadi bertukar lah ni. Betul tukar kan? Biasa muslimin bawah, muslimat atas. Tapi memang kuliah duha, saya pula ustazah yang menyampaikan, ini kita panggil Hari Wanita Sedunia lah. Alhamdulillah, Masya Allah, sahabat-sahabat, tuan-puan, muslimin, muslimat, kita bersyukur Allah kumpulkan kita di rumahnya. Sekarang kita adalah tetamu Allah, Duyufur Rahman. Bukan hanya bermaksud tetamu Allah ini yang pergi Mekah, Madinah, tetapi sesiapa yang datang ke rumah Allah, dia itu tetamu Allah. Walaupun kita datang sebab ada hebahan ceramah, ada juga yang datang sebab nak tengok ustazah depan-depan, besar ke, kecil ke, tinggi ke, rendah ke, sama ke tak, dan sebagainya. Apapun sebab kita datang, marilah sama-sama kita betulkan niat kerana Allah. Sebab apa yang terkandung di dalam hati, manusia lain tak boleh tahu dan tak boleh baca. Tetapi Allah Maha tahu apa yang tersirat dalam hati kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa paras kamu, zahir kamu, harta kamu, kedudukan kamu, pangkat kamu, jawatan kamu tu siapa, Allah tak pandang langsung. Sama je kita ni, tak ada beza. Orang kaya, orang miskin, orang ada pengaruh, tak ada pengaruh, ada pangkat, tak ada pangkat, belajar tinggi, tak belajar, Allah tak pandang semua tu. Semua itu daripada Allah. Kullu minallah, semua daripada Allah dan semua akan kembali pada Allah. Kalau kita jumpa orang bijak, Allah juga yang bagi bijak, Allah yang hakim. Kita jumpa orang yang kuat, Allah juga bagi kuat, Allah yang qawi. Kita jumpa orang kaya, Allah yang ghani, yang muni, Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan. Kita nampak orang tu comel, orang tu segak, orang tu cantik, Allah yang badi', Allah yang jamil, yang maha cantik, maha indah, Allah maha menciptakan keindahan. Tidak ada satu pun milik manusia. Dan Allah tak pandang semua tu, manusia je yang pandang. Walakinnallaha yanzuru, tetapi Allah memandang ila qulubikum wa a'malikum, kepada hati kamu dan amal soleh perbuatan kamu. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Untuk jadi orang bertakwa, siapa pun boleh jadi. Bukan syarat jadi ustaz, ustazah, alim, ulama. Bukan syarat kena belajar tinggi. Bukan syarat dia tu orang yang sekian-sekian, dengan syarat yang susah yang disyaratkan oleh manusia. Siapa pun boleh menaiki darjat takwa. Apa itu takwa? Basic takwa ialah mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah.
Itu basic. Sifat-sifat, ciri-ciri orang yang bertakwa. Taat perintah Allah, taat perintah Rasulullah, tinggalkan larangan Allah, tinggalkan larangan Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi sekarang yang paling penting melebihi daripada zahir penampilan kita, pakai lawa, pakai tudung cantik, gosok, kan, pakai bedak apa semua, adalah bagaimana kita menghiasi hati kita. Bagaimana kita betulkan hati kita, niat kita yang sedang dipandang Allah di rumah Allah. Inilah rumah Allah yang para malaikat paling banyak berada di muka bumi. Masya Allah. Jadi sama-sama muslimin muslimat, Nabi bersabda lagi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ikut saya lah, kita baca sama-sama hadis ni ya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama, semangat lagi ya, semua kena keluarkan suara. Yang uzur ke, yang tak uzur ke, sebab baca hadis Nabi dapat pahala. Dia juga, hadis juga adalah wahyu daripada Allah melalui Nabi. Mencintai Allah membaca kalamullah Al-Quran. Mencintai Nabi membaca kalamun Nabi, kata-kata Nabi. Apa kata-kata Nabi? Hadis. Sampai Nabi menyebut, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca, menghafal hadisku, sunnahku, menghafal hadis Nabi, Nabi kata Allah diberikan kepadanya, Allah memberikan kepadanya wajah yang bercahaya, berseri-seri. Orang duk cari amalan seri wajah, wajah nak bercahaya, sejuk mata memandang. Hafal hadis Nabi. Itu dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sebut begitu. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, seronok lahir sebagai umat yang terbaik. Dah jadi umat Nabi Muhammad 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, nak mati dah. Satu hadis Nabi pun kita tak hafal. Ada hadis Nabi yang pendek. Kalau kita nekat ibu-ibu, satu hadis je sebelum mati, nak hafal, sekurang-kurang tak malu nak jumpa Nabi, mulut cakap cintakan Nabi, satu hadis Nabi pun kita tak hafal. Dekat rumah kita ada tak kitab, ada tak buku yang dalamnya ada hadis Nabi? Kita belik, kita baca, biasanya hadis Nabi terus baca terjemahan, tak baca matan tu, lafaz hadis Nabi tu kita tak baca. Dan biasanya ibu-ibu kita ni lebih kepada dengar je ustaz-ustazah penceramah tu baca hadis, kita angguk-angguk. Ada setengah daripada kita tak pernah dilafazkan pada lidah hadis Nabi. Sebab itu bila saya ceramah, saya memang suka ajak semua hadirin hadirat baca bersama-sama supaya lidah kita ini pernah melafazkan hadis. InsyaAllah. Kalau Al-Quran tu kita baca selalu. Dalam solat pun kita baca Al-Quran. Tetapi hadis Nabi tak jadikan amalan. Masya Allah. Okey, kita start balik hadis tu ya. Ini hadis yang saya baca ni, pimpin ni, puan-puan, ibu-ibu ikut, ayah-ayah ikut ni. Hadis ni dikatakan mukhul hadis, kepala hadis, ataupun ibu hadis, ummul hadis. Hampir semua kitab-kitab hadis atau kitab-kitab mutabar memulakan dengan hadis ini. Daripada hadis ini pecahan kepada lebih 70 ilmu. Ia adalah hadis yang menjadi dasar. Hadis 40 Imam Nawawi dimulakan hadis ni. Kitab Riyadhus Shalihin dimulakan hadis ni. Banyak lagi lah kitab-kitab muktabar memulakan dengan hadis ini. Hadis yang berkenaan niat tadi itulah. Tajuk kita hari ini apa? Amalan sedikit, minta maaf, amalan yang membawa ke syurga. Apa amalan yang membawa ke syurga? Amalan hati. Sebab itu kita nak bincang dulu, nak kupas tajuk kita ni berkait dengan niat ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama
likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya terjemah hadis ni, boleh tak saya nak minta, saya nampak ada banyak ruang kosong. Sebenarnya tak rapat, tapi belakang tu padat dan ada orang baru sampai, dia tak dapat nak masuk. Yang depan ni okey dah. Tolong rapatkan. Saya nampak ada banyak lagi kosong. Rapat. Sebenarnya lagi dekat, lagi afdal. Barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga, rapat lagi. Tak apa, yang depan ni alhamdulillah. Okey, rapat lagi. Biar belakang pun boleh rasa dekat dengan saya. Saya pun nak rasa dekat dengan jemaah. Okey, dapat lagi, masya-Allah. Alhamdulillah. Banyak sebenarnya kan, boleh ke depan tu. Ya. Sebab saya ni duduk ngadap pintu belakang, pintu masuk tu. Jadi nampak terus orang yang baru sampai, yang baru nak cari. Mungkin pintu belakang tu dah, dia ada pintu tepi boleh masuk ke belakang. Nanti tim tolong tengok. Mungkin pintu belakang tu dah boleh tutup. Satu saya silau juga. Kalau ada laluan lain, mungkin kiri kanan boleh masuk ke belakang. Boleh masuk. Saya nampak semua orang lalu lalang, kereta lah, motor lah, apa semua. Sebab direct straight kan. Alhamdulillah, nampak tak yang duduk kat luar dapat masuk. Syukur. Kalau tak duduk kat beranda luar, dah masuk semua, yang kerusi apa semua. Jadi kita dah boleh tutup pintu belakang. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah, subhanallah. Siapa ada dekat pintu tu boleh tolong tutup tak? Rumah orang kalau dijemur kain saya nampak belaka tu. Okey, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, maksud hadis yang kita bacakan tadi, muslimat sekalian, kalau kita hadir majlis ilmu, sebaiknya kita bawa buku dan bawa pen. Saya sampai hari ini pergi mana-mana kuliah, pergi mana-mana ceramah, wajib bawa buku nota, wajib bawa pen. Saya rasa malu dan aib kalau saya hadir majlis ilmu, saya tak bawa buku, saya tak bawa pen. Saya masih lagi menuntut pergi kuliah, pergi dengar ceramah, hadir ceramah guru-guru, masih pergi lagi. Sebab apa? Kalau pepatah Melayu sebut, manusia diikat dengan janji, lembu diikat dengan tali, ilmu diikat dengan pen dan kertas. Sebab itu kalau kita baca wahyu yang pertama, Iqra, Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq Khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabb, betul ke? Dah saya confuse pula. Iqra wa rabbukal akram. Betul lah. Betul lah tu ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Alladhi 'allama bil qalam.
Okey, kita start balik daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang maha menciptakan, yang menciptakanmu daripada segumpal darah beku. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, karim, yang mengajarkan kamu dengan pena, dengan pen, qalam. Kalau kita belajar bahasa Arab, qalamun. Qalamun tu pensel ataupun pen, yang mengajarkan kamu dengan tulisan, dan yang mengajarkan kamu apa yang kamu tidak ketahui. Kita baca Al-Quran hari ini hasil daripada tulisan para sahabat menuliskan semula Al-Quran. Kita baca kitab hadis hasil daripada penulisan gigih para ulama terdahulu yang kumpulkan hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, semua para ulama hadis. Kita belajar ilmu fiqh hari ini juga daripada ulama-ulama terdahulu, ulama mutabar, ulama mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam kalau empat mazhab, Hanbali, Maliki, Syafi'i, Imam Hanafi. Semua gigih menulis untuk ditinggalkan kepada umat. Dan hari ini umat Islam datang majlis ilmu, duduk nganga, tengok. Lepas tu bila balik, contohlah suami tanya, apa Ustazah tadi tu kongsi? Macam biasa je, diulang benda yang sama. Contoh. Saya pernahlah dalam beberapa bulan lepas saya ada majlis ilmu. Lepas tu kan saya tak berhenti menulis. Nulis je. Lepas tu orang sebelah tanya, Ustazah ada ceramah ke sekejap lagi? Tak. Habis tu yang duk buat nota. Saya kata saya tulis nota yang Ustaz cakap, penceramah cakap. Lepas tu dia pun sebab duduk sebelah saya, duduk makan gula-gula tak berhenti. Program ni saya pergi seminar pagi sampai petang. Yang belakang kejap makan kerepek, mengantuk. Kalau kita, betul, kalau kita bawa nota, tulis, kita tak sempat mengantuk. Sebab apa? Tangan kita ni, sarah-sarah dia bersambung dengan otak ni. Apa yang kita dengar, apa yang kita tengok, lepas tu tangan pula nak tulis. Dapat sikit, dapat banyak, tangan akan jadi saksi. Akan jadi saksi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua baca ayat tu kan? Apa maksud dia? Di hari iaitu hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, akan ditutup mulut. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bercakap. Kaki akan bercakap. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Sekurang-kurangnya tangan kita boleh bercakap depan Allah. Tangan ini digunakan untuk menuliskan ilmumu. Tangan ini digunakan untuk mencatat ilmumu. Bukan hanya duduk. Tangan ni digunakan untuk scroll FB, scroll TikTok, scroll WhatsApp, untuk selfie, untuk ambil gambar. Apa yang kita gunakan tangan ini untuk agama Allah? Ibu-ibu, muslimin muslimat, arwah ayah saya meninggal pada tahun 2018.
Beliau bukan belajar tinggi, setakat darjah 6. Cerdik, dapat tawaran sekolah berprestij. Tapi sebab kesusahan hidup, anak orang zaman dulu, bukanlah zaman dulu kala sangat kan, tapi tak mampulah, mak ayahnya tak mampu. Lepas tu, setakat tu, tak masuk sekolah menengah apa semua. Dah start kerja, dah start berniaga. Sebab tu ayah saya businessman. Ada banyak rangkaian, cawangan-cawangan restoran dan pelbagai perniagaan lain lagi. Sebab daripada muda berniaga. Sebelum berniaga tu macam-macam kerja. Tetapi arwah ayah saya ni seorang yang sangat mencintai ilmu. Hadir kuliah, hadir ceramah, hadir mana-mana. Dia macam hadir tu, gaya tu macam ustaz. Dia akan ada beg dia, beg tetap dia, ada buku nota dia, ada pen dia, ada buku kitab yang dia nak baca ataupun dia nak rujuk masa kuliah. Lepas tu dia akan gigih. Saya daripada kecil, kami anak 10 orang akan ikut tengok bila ayah pergi kuliah. Ayah akan duduk betul-betul tuliskan nota, tulis dalam jawi. Selepas arwah ayah meninggal, saya jumpa buku nota arwah ayah lebih daripada 30, bersusun-susun. Cantik dia tulis. Tarikh, tempat, tajuk ceramah, nota. Lepas tu kalau ada bahagian ayat Al-Quran, masa dengar ceramah, dia mungkin catat dulu surah apa, ayat apa. Balik dia akan cari, dia tulis balik cantik-cantik. Dia tulis balik. Walaupun bukannya dalam pengajar Islam melalui proses belajar yang secara formal, tetapi bila hadir majlis ilmu, tekun, bersungguh-sungguh untuk beri contoh kepada anak-anak. Kalau malam-malam pukul 12, pukul 1, pukul 2, saya tengok ayah masih lagi celik, masih duduk dekat meja, duduk tulis nota. Macam nak pergi ceramah macam apa. Tapi itu tulisan untuk dia tinggalkan, dan akhirnya saya pun guna, saya pun tengok nota arwah ayah saya. Dan mula-mula saya belajar ceramah, saya akan telefon ayah, ayah akan tanya tajuk apa Asma. Lepas tu ayah pun kata okey, kejap lagi ayah telefon balik. Lepas 3 jam, 4 jam ayah akan telefon saya. 3-4 jam ayah akan bercakap, 2 jam, 1 jam. Untuk apa? Okey, ceramah ni tajuk ni. Bawa ayat ni Asma, kena hafal. Bawa hadis ni, kena hafal. Dia punya syarah macam ni, macam ni. Subhanallah. Saya tengok kegigihan hamba Allah yang bukanlah siapa-siapa untuk diangkat oleh masyarakat, tetapi apa yang dia buat adalah mencintai ilmu. Kerana kelebihan orang yang menuntut ilmu sangat besar pahalanya. Sebab itu dalam buku 40 hadis amalan sedikit pahala berganda Ustaz Muhadir Haji Joy ni, yang pertama sekali amal yang sangat besar dan ia adalah satu jihad adalah menuntut ilmu. Hadir majlis ilmu ibu-ibu. Sungguh ibu-ibu akan suka. Kita kena upgrade sikit. Tudung dah upgrade, baju dah upgrade, handbag dah upgrade, dapur rumah dah besarkan. Dulu tak ada kabinet, sekarang ada kabinet. Kasut dah makin cantik. Dulu bercuti dekat-dekat, sekarang dah jauh. Dulu hotel 1 bintang, sekarang hotel 3 bintang, 5 bintang. Dulu tak pandai naik kapal terbang, sekarang asyik kapal terbang je. Dulu tak ada emas, sekarang kiri kanan. Kalau selak tu ada lagi, kat rumah ada lagi. Kita dah upgrade kehidupan kita. Upgrade sikit diri kita sebagai penuntut ilmu. Tak kira umur berapa. Belum terlambat. Pergi kedai. Oh, kedai tu Nuri 9. Pergi kedai beli buku nota 1, pen 1. Biarlah orang kata, makcik bersungguh benar. Macam masuk sekolah. Tak apa. Sebab apa? Ini urusan kita dengan Allah. Kita nak tangan kita jadi saksi. Kita menuliskan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah lepas tu tak tahu ke mana buku tu pun. Setiap kali hadir majlis ilmu, beli buku baru. Beli nota baru. Yang gelak tu betul lah tu. Saya pun macam tu majlis-majlis. Tim pun faham. Kalau saya kata saya nak pergi Jenami, nak pergi kuliah, dia orang pun kalut cari buku nota. Saya pun nota hari tu saya tak tahu kat mana dah. Tetapi saya malu kalau pergi tak ada pen, tak ada buku. Bukan hanya malu pada orang, malu pada Allah. Malu pada malaikat yang melihat. Dan elok dah Allah pilih kita berada di taman syurga, di majlis ilmu. Kita kena tahu apa adab-adabnya. Kalau kita dengar kisah
Kisah siapa? Kisah Imam Syafi'i, yang mana jadi mufti umur 15 tahun. Anak kita 15 tahun pandai buat apa? Imam Syafi'i umur 15 tahun dah jadi mufti. Umur 6 tahun 7 tahun dah hafal 30 juzuk Al-Quran tu. Allahu Akbar. Nekat mak ayah ni nak jadikan anak ni orang alim ni. Daripada kecil, daripada kandungan dah dijaga. Tapi orang susah. Apabila Imam Syafi'i ni dah pergi merantau, akhirnya jumpa Imam Malik, hadir dalam majlis ilmu Imam Malik, duduk di belakang. Masa tu umurnya mungkin belasan, memang kanak-kanak lagi lah, belasan ataupun belum masuk 10 tahun. Duduk kat belakang sebab tak mampu beli pen, tak mampu nak beli kertas, tak mampu nak beli alat menulis, tak mampu. Mungkin habis dah belanja dalam perjalanan, wallahualam. Lepas tu apa yang Imam Syafi'i buat? Dia guna air liur, dia pun tulis. Nak cakap usaha nak menulis ni bukan dengar je, usaha nak menulis juga. Tulis. Lepas habis majlis, Imam Malik ni tengok macam duk main-main kat belakang tu, main air liur, tulis, main. Imam Malik pun panggil Imam Syafi'i. Belum jadi Imam Syafi'i lagi lah, masih lagi dalam proses menuntut ilmu. Imam Malik tanya, kamu buat apa di belakang tadi? Macam main-main. Tidak, aku menuliskan ilmu yang kamu sampaikan. Lepas tu Imam Malik kata, ulang balik apa yang aku sampaikan. Imam Syafi'i boleh ulang balik hampir semua. Allah beri kelebihan ingatan yang sangat kuat. Saya sebab ditegaskan oleh arwah ayah saya, tulis, ajar. Sebab selalu bawa anak-anak semua kena ikut. 10 orang kena angkut pergi kuliah sana, pergi kuliah sini. Memang ayah ajar, tulis. Sampai bila saya belajar peringkat diploma ke, degree ke, master, sekarang saya tengah buat PhD, ibu-ibu. Saya tak boleh belajar nak menghafal, nak jawab peksa. Kalau kawan-kawan tu kan dia boleh hafal macam ni hadis Nabi, saya tak boleh. Saya cara hafal mesti dengan cara menulis. Saya ulanglah 5 kali tulis, 10 kali tulis. Nanti bila masuk dewan peksa, kadang tu tulis yang gerak dulu. Otak tu, ingatan tu datang kemudian. Sebab jari kita ni dia ada memori. Alah, macam ibu-ibu kat dapur lah. Kan? Fikiran ke lain. Tapi tangan tu dah potong dah. Betul tak? Laju ke? Dah ada memori, dah tahu dah. Kalau pejam mata pun boleh buat lah bakso ayam tu. Tak payah nak tengok. Sambil beben, siap masak tu. Sambil marah-marah, sambil ngungkit-ngungkit. Contoh lah ya. Siap masak tu sebab tangan tu ada memori musimat. Masya Allah. Sama dengan kita ni, tak tengok dah keypad tu kadang-kadang tu, betul tak? Menulis sebab dah mahir dah. Masya Allah. Jadi kita gunakan lepas ini, hadir kuliah mana-mana, bawa nota, itu sangatlah terbaik, sangat baik. Naik sikit level kita sebagai penuntut ilmu. Okey, hadis tadi tu sebenarnya tak habis terjemah lagi kan. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal berdasarkan ataupun tergantung kepada apa yang kamu niat. Apa yang terlintas pada hati, bukan pada zahir. Duduk majlis ilmu, elok nampak sopan santun, walaupun dah tersengguk-sengguk, contohlah ya. Duduk elok, belum lagi dapat pahala. Allah melihat hati kita tu datang kerana siapa? Sebab yang memberi pahala Allah, bukan manusia, bukan imam, bukan ustazah, bukan malaikat beri pahala. Pahala itu daripada Allah. Malaikat tugas catat. Malaikat mencatat duduk di masjid, duduk di majlis ilmu, elok. Malaikat hanya tahu zahir. Yang menerima amalan atau menolak amalan Allah. Sebab pahala tu daripada Allah. Malaikat tak tahu lintasan hati. Malaikat menulis yang zahir, apa yang malaikat tahu, apa yang malaikat nampak. Sebab itu betapa pentingnya akhlak hati, perbuatan hati. Nabi sebut innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap seseorang itu apa yang dia niatkan. Kita datang ni semua sama nampak duduk majlis ilmu. Tetapi ada orang datang dengan 3 niat, 3-3 dia dapat. Ada datang dengan 5 niat, 5-5 dia dapat. Ada yang datang kerana niat dunia, dunia je dia dapat. Sebagaimana sambungan hadis ni,
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kerana Allah dan Rasulnya. Dia akan dapat Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah daripada rumah tadi, hijrah ke rumah Allah kerana Allah dan Rasulnya, dia balik dapat Allah dan Rasulnya. Sambungan hadis tu, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya kerana dunia yang diharapkan, au imra'atin yang kiwa, ataupun kerana wanita yang ingin dinikahi, fa hijratu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya kerana apa yang dia niatkan. Masya Allah, muslimin sekalian, hari-hari kita hijrah. Hijrah tempat, hijrah hati, hijrah perasaan, hijrah fikiran. Hari ni fikir macam ni, lepas sejam fikir lain pula. Sebelum tu rasa macam ni, lepas tu rasa lain pula. Sentiasa berubah, betul kan? Sehinggalah kita berhijrah ke alam lain, iaitu kita berpindah daripada alam dunia ke alam barzah, kemudian ke alam akhirat, dan mudah-mudahan ke alam syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi muslimat, sebenarnya tu mukaddimah tu dah jadi ceramah juga dah lah, mukaddimah. Sebab saya tak sebut lagi salutation ni. Jadi sama-sama, mungkin ada yang terlupa, kita kena pasang niat. Ya Allah, kita datang, kami datang ya Allah, saya datang kerana-Mu ya Allah, kerana mengharapkan redha-Mu, pengampunan-Mu, rahmat-Mu, keberkatan daripada-Mu. Semua sebab itu lagi banyak niat lagi bagus. Apa harapan kita, niat kita datang majlis ilmu, datang ke rumah Allah ni, mengharapkan rezeki-Mu, memang betul. Subhanallah. Ada hadis Nabi menyebutkan bahawa penuntut ilmu Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Kita datang mengharapkan Allah beri kita rezeki, boleh? Biar niat pertama kerana Allah. Salah ke ustazah niat sebab nak jumpa ustazah? Tak salah. Nak tengok depan-depan, nak selfie lepas ni. Biar niat dunia tu kedian, tak salah selagi mana niat itu niat yang baik, nak silaturahim, nak ukhuwah, nak berkasih sayang. Tak salah muslimat sekalian. Tetapi biar niat kerana Allah itu letak depan. Kemudian sama-sama kita baca doa. Takut ada yang terlupa tadi, doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu, pintu-pintu pengampunan-Mu, redha-Mu, kasih sayang-Mu, rezeki-Mu, perlindungan-Mu, petunjuk-Mu. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimat, kita melangkahkan kaki kanan masuk ke rumah Allah, nampak jasad yang masuk ke dalam rumah Allah. Tapi sebenarnya kita melangkah masuk ke dalam rahmat Allah. Sebab itu doa tu, Allahumma aftahli abwaba rahmatik, bukan bab. Kalau babun satu pintu, abwab banyak pintu, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Bukan pada lidah, pada hati. Sebab niat tu semua di hati. Sebab itu kalau ikut mazhab Syafi'i, niat dilafazkan pada lidah itu sunat, membantu supaya hati kita niat. Tapi ada mazhab lain sampai makruh. Kerana apa? Makruh katanya niat pada lidah dibimbangi mulut je sebut, hati tak terlintas. Sedangkan rukun qalbun, iaitu niat wajib. Kalau solat tak niat pada hati, mulut je sebut solat zuhur, hati tak terlintas, tak sah solat. Sebab ia adalah rukun hati, bukan rukun lidah, bukan rukun qauli, bukan rukun fi'li. Dia adalah rukun qalbi. Solat kan terbagi pada 3 kan?
Rukun qauli, Al-Fatihah. Lagi takbiratul ihram. Lagi selawat dalam tahiyat, kemudian tahiyat akhir. Tahiyat awal tu sunan ab'ad. Okey. Jadinya itu rukun qauli, rukun fi'li perbuatan berdiri, rukuk perbuatan sujud. Itu rukun perbuatan. Tapi rukun qalbi iaitu niat. Masya-Allah. Walaupun ada tambahan kena khusyuk dan sebagainya. Okey, alhamdulillah. Terlebih dahulu, sebenarnya bukan terlebih dahulu dah ni, di tengah-tengah dah ni, saya nak ucap terima kasih kepada Masjid Al-Ihsan Seberang Perak Al-Usta. Dia ambil dua-dua negeri ni, Perak dia ambil, Kedah pun dia ambil. Seberang Perak Al-Usta Kedah. Terima kasih kepada MC, minta maaf tengah-tengah baru sebut, Ustazah Sakinah binti Darus, masya-Allah, yang bacakan doa indah sekali, bahasa Arab ada, bahasa Melayu ada, doa yang sangat bukan menyayat hati ya, yang menyentuh hati, oleh Al-Fadhil Ustaz Tuan Muhammad Fitri Hafizan bin Ahmad Kamal, Imam Masjid. Terima kasih Ustaz Muhammad Fitri Hafizan, Imam dan pengurusi masjid, barisan pegawai dan jawatankuasa karya masjid, muslimin muslimat yang hadir. Subhanallah, Masya Allah, tuan-puan muslimin muslimat, saya nak buat pengumuman, ini peluang besar kita. Bila dengar pasal infak, jangan anggap minta derma lagi, tabung lagi, asyik minta derma je. Orang beriman bila dengar ada infak, ada sumbangan, dia gembira, dia seronok, dia rasa macam ya Allah, ini peluang. Orang beriman maksudnya orang yang yakin dan percaya. Yang yakin dan percaya dengan janji Allah dan janji Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ila akhir ayat. Allah berfirman yang bermaksud, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka, duit mereka, gelang ke, cincin ke, tebal-tebal tadi tu saya nampak tu, yang menginfakkan apa jua harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah, umpama seperti sebiji benih yang akan berganda, yang akan menumbuhkan 7 batang, kemudian di setiap batang itu akan membenih 100 benih. Jadi kalau 1 kali 7 jadi 1, lepas tu jadi 7. Di setiap tu ada 100, jadi semua 700. Infak fi sabilillah digandakan 700 kali ganda. Dan inilah satu-satunya infak yang Allah detailkan nak beri kita ni. Orang kita kan suka kira. Contohlah kalau saya cakap, puan-puan, makcik-makcik, masuklah pelaburan dengan saya. Yang iklan pelaburan tu semua skamer ya. Iklan muka saya, masuk pelaburan 2 minggu dapat 10,000, lepas tu dapat 100,000, 2 jam pun ada. Masuk 1,000, lepas 2 jam boleh 27,000. Ramai makcik-makcik masuk. Lepas tu minta duit dengan saya. Ustazah, makcik masuk pelaburan yang Ustazah tu, makcik masuk berapa? Makcik masuk 5,000. Belum dapat lagi. Ustazah nak bagi bila? Tanya saya. Kita dah habis berbuih dah cakap skamer, penipuan. Tapi ni contoh saya sendiri yang cakap depan-depan ni. Makcik-makcik, saya ni ada pelaburan. Pelaburan saya ni makcik bagi RM1 je, lepas sebulan dapat RM700. RM1 dapat 700? Betul makcik. Makcik nak masuk berapa? Kalau gitu RM10 dia pun mula kira. Kalau RM10 kali 700 jadi berapa? Dah banyak tu. Cuba kira jap, RM10 kali 700 jadi 7,000. Wah, RM10 jadi 7,000. Makcik nak bagi 1,000 lah. Tak Ustazah, nanti makcik tanya anak-anak dulu. Lepas tu bila kira banyak ni Ustazah. Kalau gitu makcik jual tanah dulu. Contoh ibarat. Sebab apa orang kita kan suka jumlah-jumlah, sebab nampak jelas. Itu kalau saya yang berjanji, dan janji saya bukan confirm ditepati.
Tapi janji Allah dan Rasulnya, inilah janji yang paling dan terjamin ditepati. Allah berjanji, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan apa jua infak dan sedekah kita kepada rumah Allah, semua itu fi sabilillah. Sebab imarah, untuk infrastruktur, untuk utilities ni, kita duduk kapek ni, selesa tak? Macam tenggelam kan? Tebal ni kapek ni, kalau seluas ni 100,000 tak cukup ni. Mahal kapek ni. Kami baru je beli kapek untuk pasang kat pusat Islam tu, 100,000 lebih. Ini kipas ni, siapa ada kipas macam ni kat rumah dia? Ada? Habis runtuh lah kan siling kita. Kipas ni harga 10,000 ni, mahal. Aircon, ya Allah, sejuk, duduk selesa. Parking kena bayar tak? Tak kena bayar. Kalau pergi shopping mall, parking kena bayar tak? Kena bayar. Dia ambil duit kita pula. Dah lah kita support dia. Habis macam tu je, parking kena bayar. Jalan jauh, nak beli barang beratur, ke teruki kaunter tak? Kena beratur. Datang rumah Allah, parking tak bayar, duduk selesa, aircon, kipas, semua ada. Apa lagi nikmat yang kita nak dustakan? Dan Allah sebut apa melalui hadis Nabi? Orang yang datang ke rumah Allah, Allah sediakan hidangan di syurga. Jadi kita perlu beri sesuatu di jalan Allah, infak, wakaf. Pihak masjid kata, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, dilancarkan tabung untuk kegunaan majlis ilmu, ceramah perdana serta utiliti di Masjid Al-Ihsan. Petugas akan menggunakan beg berwarna hijau. Bolehlah, boleh edarkan dah. Petugas tu ada beg warna hijau. Muslimat sekalian, kita cuba beri satu jumlah yang kita cintai, yang kita sayang. Kerana ada firman Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak dikatakan benar-benar melakukan kebajikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu cintai. Antara cincin dengan gelang, mana lagi kita cinta? Dah tak nak jawab dah. Gelang lah, sebab gelang lagi mahal. Jadi bagi gelang. Gelang dengan rantai, rantai lagi mahal Ustaz. Bagi rantai. Bagilah satu jumlah yang boleh meningkatkan iman kita. Saya bukan meremehkan RM1. Orang miskin RM1 tu besar bagi dia. Dia mampu bagi RM1, Alhamdulillah. Tapi orang yang gelang kiri kanan, cincin lagi, duit simpanan bagi RM1 juga, itu bukan tanda syukur dengan nikmat Allah. Itu tanda kedekut dengan Allah. Minta maaf lah. Allah beri banyak nikmat. Bila sampai seruan untuk infak di jalan Allah, kita berkira-kira. Tapi bila minta dengan Allah, kita tak ada kira. Semua kita nak. Masya Allah, tak apa, edar-edarkan, tolong amanah. Jangan pula ada yang masuk tangan, lepas tu keluar. Itu pun berlaku tuan-puan sekalian, kita bukan tuduh. Jadi kita harap semuanya masuk. Tak ada yang bawa keluar balik. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, kita doa sikit. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah Ya Allah rizki yang berganda kepada para yang memberi sedekah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusannya dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah zuriat keturunannya soleh dan solehah. Ya Allah, kurniakanlah syurga Firdaus buat para pewakaf, para penyumbang. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosa para penyumbang. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah Masjid Al-Ihsan ini, Ya Allah, masjid yang Engkau berkati, AJK yang Engkau berkati, pihak yang menjaga rumahmu Allah ini, Ya Allah, pihak yang amanah, pihak yang menjaga rumahmu ini imarah, Ya Allah, yang menghidupkan hati-hati umat, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okey, Masya Allah, muslimin muslimat. Sekarang pukul 10.30. Kita habis ceramah pukul berapa? Kalau tengok, kita start 9.30, habis jam 10.45. Tinggal 15 minit lagi. Sekarang pukul 10.30 dah. Bismillah. Macam mana tu? Okey. Pertama, ada tak orang yang pernah beli buku ni? Buku Ustazah Asma Harun ni. Ada kan? Tapi mungkin kat rumah kan? Saya sebenarnya tajuk hari ni amalan yang membawa ke syurga. Saya nak guna buku ni.
Tapi bukan semua. Kami tak bawa buku ni, ada bawa berapa? 20 buku je. Padahal buku ni yang biasa kalau turun laku, tim bawa 20 buah je. Saya pun tak faham juga kenapa dia bawa sikit. Buku ni, Masya Allah, memang disusun oleh saya. 6 surah pilihan, terjemahan dan fadilat. Yang lebih utama adalah bacaan al-ma'surat. Bacaan al-ma'surat dengan terjemahan. Bukan itu saja. Setiap bacaan saya bawakan dan tuliskan sekali fadilat hadis Nabi, hadis yang berkaitan dengan bacaan dalam susunan al-ma'surat. Al-ma'surat ni, jamaah sekalian, asal perkataan athara ataupun maksudnya adalah himpunan doa zikir daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Balik nanti tengok. Tapi kalau rasa nak cari, boleh cari online apa semualah. Hari ni kita tak bawa. Contoh, ada surah Al-Fatihah, ada terjemahan, kemudian ada hadis berkenaan dengan fadilat suratul Fatihah. Saya nak pergi kepada kelebihan pahala. Siapa yang beramal dengan maksurat, dia akan terus baca. Sebab itu, kita cuba istiqamah baca pagi maksurat, baca malam. Saya skip. Saya tak jelaskan tentang fadilat surah Al-Fatihah sebab saya dah selalu ceramah, dah selalu sebut apa fadilat suratul Fatihah sebagai syifa, bagaimana beramal dengan suratul Fatihah. Saya pergi kepada ayat di dalam suratul Baqarah yang disebut fadilatnya sangat besar, sangat hebat. Iaitu 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Ayat apa muslimat sekalian? Amanar Rasul dengan la yukallifullah. Kita akan baca sama-sama. Cara saya kuliah, kita baca terus beramal. Lepas tu balik terus istiqamah, mudah-mudahan. Dengarkan dulu tentang fadilat 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Tapi kita baca dululah sama-sama. Bersungguh Okey, tak apa. Hantar ke depan, jauh sangat nak gerak tu, hantar ke depan. Bagi-bagi dekat staff. Okey, boleh juga ke belakang. Okey, harap bertenang dah ya. InsyaAllah. Okey, kita nak baca sama-sama 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Lepas tu saya akan jelaskan betapa besarnya fadilat 2 ayat terakhir ini. Baca serentak. Bukan saya baca, ibu-ibu bawa baca. Kita baca serentak. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul Azim. Itu kita baca tanpa kita tahu apa fadilat. Tapi kita tahu ini antara ayat yang termasuk dalam susunan oleh Imam sebagai pengasas Ikhwanul Muslimin, Imam Hasan Al-Banna, yang menyusun Al-Maqsurat menjadi amalan kepada jamaah. Masya Allah.
Lepas itu diturunkan dan baca masuk ini dibaca hampir di seluruh dunia. Kalau saya daripada sekolah menengah sampai ke universiti, memang itulah yang dibaca berkumpul dengan para pelajar dan sebagainya. Okey. Jadi muslimat, tadi kita baca tanpa kita tahu fadilat. Sekarang saya nak bacakan 2 hadis yang menjelaskan tentang kelebihan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Hadis yang pertama, ketika ini Nabi duduk di dalam majlis bersama dengan Nabi, malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril pun bersabda, "Ya Rasulullah, telah turun." Malaikat Jibril bersabda, telah turun seorang malaikat yang tidak pernah turun selama ini. Dan telah terbuka satu pintu langit yang tidak pernah dibuka selama ini. Lalu malaikat tu pun duduk dalam majlis bersama dengan Nabi, beri salam pada Nabi. Kemudian malaikat itu berkata, "Wahai Muhammad, kamu telah diberikan 2 cahaya yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana Nabi sebelum ini. Dan kepada mana-mana umat sebelum ini." Jadi ada 3 yang tak pernah. Pintu langit tak pernah dibuka. Malaikat tidak pernah turun. Dan malaikat tersebut, kamu diberikan 2 cahaya yang tidak pernah diberikan. Cahaya yang pertama, cahaya suratul Fatihah. Dan cahaya yang kedua, iaitu cahaya daripada 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi bersabda, "Man qara'a ayataini min akhiri suratul Baqarah." Siapa yang membaca, man yaqra'u, barang siapa yang membaca, man qara'a, betul lah. Siapa yang membaca 2 ayat, barang siapa yang baca 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah, kafatahu, Nabi sebut, maka cukuplah baginya. Siapa yang ada, saya tertinggal, man qara'a ayataini min akhiri suratul Baqarah fi lailatin kafatahu. Nabi bersabda, barang siapa yang baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada waktu malam, maka sudah cukup baginya. Lalu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan, Allah berikan kepadanya 7 kecukupan. Sebelum tidur, kita boleh baca 2 ayat ni. Contoh solat maghrib, lepas rakaat pertama, lepas Al-Fatihah, baca Amanah Rasul. Rakaat kedua, baca La Yukallifullah. Kalau tak baca maghrib, baca Isya. Para ulama kata baca dalam solat apa luar solat, mana-mana boleh. 2 ayat terakhir ni. Tak reti baca Quran dan tak hafal, buka je YouTube, 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, cuba ikut. Imam Ibn Hajar Asqalani menyebutkan, apakah kecukupan yang Allah berikan daripada 2 ayat ini? Yang pertama, cukup baginya keimanan dan ketakwaan. Apa maksudnya? Dicukupkan baginya tentang bab akidah, bab iman. Kenapa cukup baginya bab akidah, bab keimanan? Kerana ayat yang pertama, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah berimanlah para nabi dan orang yang beriman, telah percayalah. Beriman kepada apa? Tengok ayat seterusnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Mereka beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, pada malaikat. Sebab itu pada ayat kedua terakhir ini terkandung tentang rukun iman. Yang pertama, cukup baginya tentang keimanan. Mengukuhkan imannya, dia dicatat sebagai orang yang beriman. Kemudian yang kedua, cukup baginya pahala melakukan ibadah qiyamul lail. Malam tu tak bangun, malam tu tak larat, kalau bangun pun sempat 2 rakaat je. Tetapi dicatat baginya pahala yang cukup untuk ibadah malam. Yang ketiga, diberikan kecukupan pahala ibadah membaca Quran. Pada baca 2 ayat je. Tapi jangan pula lepas tu tak baca Al-Mu, tak baca apa semua, dah cukup dah 2 ayat tu. Tak. Tetapi kita sendiri tanya-tanya, bacaan kita waktu malam ni cukup ke tak? Ayat ini akan mencukupkan pahala membaca Al-Quran. Tu yang ketiga. Yang keempat, cukup baginya 2 ayat ini melindungi daripada gangguan jin, syaitan, iblis. Yang kelima,
cukup baginya melindungi dirinya daripada segala bentuk kezaliman manusia. Yang keenam, cukup baginya perlindungan daripada segala keburukan. Yang ketujuh, cukup baginya segala kebaikan yang diperlukan. Hidup di dunia, hidup di akhirat. Allahu Akbar. Ada yang nampak tulis tu bagusnya, tengok ajar-ajar ni. Tapi ada yang rakam, nanti tengok balik rumah tulis kan. Dia tulis ni keberkatan berbeza dengan rakam. Alhamdulillah rakam pun bagus, tetapi menulis ni memang itu adalah sunnah. Itu memang diberi pahala yang khusus tu. Para alim ulama, para salafus soleh memang banyak menulis, masya-Allah. Itu adalah satu ibadah, menuliskan ilmu. Okey, jadi kelebihan fadilat dua ayat ni bila kita dah dengar, setiap malam jangan tinggal. Sebab itu kita dengar ada imam, dia baca juga surah lain. Tetapi dia akan ambil maghrib ke isyak, dia akan baca amanah Rasul ataupun la yukallifullah. Sebab fadilat dalam hadis ini Nabi sebut, dan ini hadis sahih riwayat Bukhari. Dua ayat ini cukup baginya bila dibaca pada waktu malam. Mencukupkan baginya. Masya Allah. Jadi amalan ni sebenarnya tak berat ibu-ibu. Ringan je. Tapi pahalanya, ganjarannya, fadilatnya, kelebihannya begitu besar. Masya Allah. Dan seterusnya amalan yang membawa ke syurga. Saya bukan kongsi amalan yang berat-berat. Tajuk kita ni amalan membawa ke syurga. Saya hanya berkongsi amalan yang biasa kita buat. Cuma kita tak tahu fadilat, kita tak tahu kelebihan. Sebab itu kita tak istiqamah. Bila dah tahu, kita bertambah cinta pada amalan tu. Dan kita mampu untuk konsisten buat selalu, tak tinggal dah. Iaitu apa dia? Bacaan 3 qul. Bacaan 3 qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat sekalian, kita baca terus ya. Tapi saya nak jelaskan dulu baru baca, supaya kita baca dengan ilmu, kita baca dengan sedar, kita baca dengan tahu, dengan cinta. Ada satu kisah di zaman Nabi, seorang sahabat ni, dia lepas je Al-Fatihah mesti baca qul huwallah. Dia tak boleh tinggal qul huwallah. Kita pun samalah, betul tak? Al-Fatihah je qul huwallah. Kalau boleh setiap rakaat qul huwallah. Kalau imam tu baca qul huwallah, oh seronoknya, lega dengar qul huwallah imam. Masya Allah. Tetapi kena dengar cerita ni betul-betul. Sahabat Nabi ni dia tak boleh tinggal qul huwallah dalam mana-mana rakaat, dalam mana-mana solat. Dan ketika ini sahabat Nabi ni dia musafir, dan Nabi lantik dia jadi ketua musafir tu, dan Nabi suruh bila jadi ketua dia jadi imam. Makmum tak seronok. Sebab dia baca qul huwallah dalam cara macam mana? Dia baca Al-Fatihah, sama ada dia baca qul huwallah dulu, lepas tu dia baca surah lain. Ataupun dia baca surah lain dan dia tutup dengan qul huwallah. Maksudnya dia tak boleh tinggal surah qul huwallah. Lalu yang jadi makmum ni tanya dia, kenapa kamu buat macam tu? Kenapa kamu tak boleh tinggalkan surah qul huwallah? Adakah kamu rasa qul huwallah itu tak cukup? Surah Ikhlas tu tak cukup sampai kena baca surah lain? Ataupun kamu rasa surah lain tu tak cukup sampai kamu kena baca juga surah Al-Ikhlas? Lalu jawapan dia, sekiranya kamu tidak redha aku jadi imam kerana qul huwallah, maka aku tidak akan jadi imam untuk kamu. Aku tak akan tinggalkan surah Al-Ikhlas. Bila sahabat ni dengar apa jawapan dia, sahabat ni pergi mengadu pada Nabi. Wahai Nabi, begini-begini. Nabi pun suruh tanya dia kenapa dia buat macam tu. Kisah ni ada dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Mu'tabar. Kemudian sahabat Nabi ni ditanya, kenapa kamu buat macam tu? Nabi suruh tanya. Lalu dia jawab, kerana aku mencintai surah Al-Ikhlas. Lalu sahabat ni pergi bagi tahu Nabi. Ya Rasulullah, dia jawab kerana dia mencintai surah Al-Ikhlas. Tahu tak apa jawapan Nabi? Nabi jawab, kerana dia mencintai surah Al-Ikhlas, maka Allah mencintainya. Ada riwayat yang kedua menyatakan Nabi jawab, sesungguhnya syurgalah baginya. Ada satu waktu ni Nabi jalan dengan para sahabat, pada waktu malam yang gelap. Lepas tu terdengar ada hamba Allah membaca surah qul huwallah, surah Al-Ikhlas.
Lalu Nabi pun sebut macam ni, wajabat. Nabi kata wajiblah. Sahabat Nabi pun bertanya, wajib apa ya Rasulullah? Nabi jawab, wajabatlahul jannah, wajiblah baginya syurga. Besar sangat fadilat surah Al-Ikhlas. Bahkan kita biasa dengar fadilat surah Al-Ikhlas ini umpama seperti seluruh Al-Quran. Kan Nabi sebut Al-Ikhlas satu menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi baca 2 separuh. Bukan 1 separuh, 2/3. Kalau baca 3 kali umpama sebuah Al-Quran. Tapi jangan pula lepas dah baca 3 kali, alhamdulillah bang saya dah khatam dah. Hari-hari saya khatam. Ui, cepatnya awak khatam setiap hari. Senang je bang, surah Ikhlas 3 kali. Pahala khatam Al-Quran pahala yang lain. Sebab apa? Pahala khatam Al-Quran diberi pahala untuk setiap huruf 10 kebaikan. Kan Nabi bersabda, sesungguhnya setiap huruf itu 10 kebaikan, 10 pahala. Maka bukan aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf. Kali 10, 190. Itu yang bismillah. Lepas tu sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak start baca Quran ni, lepas tu teringat pinggan tak basuh lagi, baju tak jemur lagi, itu ini. Memang kau nak baca Quran, nampak semualah urusan dunia tu. Kerja-kerja tak siap tu semua tergambar dalam fikiran. Tapi kalau buka YouTube, buka Facebook, buka TikTok, tengok benda-benda viral, kerja rumah tak siap pun tak apa. Tapi kalau nak start baca Quran, semua benda datang. Sebab itu Nabi suruh, apabila kamu nak membaca Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, apabila kamu nak membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, kamu kena minta perlindungan daripada Allah. Kena start dengan auzubillah minasyaitanirrajim. Sebab start je nak baca Quran, syaitan tu macam-macam dia punya godaan, macam-macam dia punya bisikan. Baru baca setengah muka surat, dah Allahu Akbar, mata dah terkebir-kebir dah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui kelembahan hamba-hambamu, ya Allah. Sadaqallahul azim, tegur dah. Baru setengah muka surat, tak berjuang, tak adalah bersungguh-sungguh pergi basuh muka, nak habiskan juga 2 muka surat ni. Tak ada, lemah sangat kita, tak boleh nak berlawan. Tapi kalaulah ngantuk baca Quran, terai buka telefon, dah tak ngantuk, sejam 2 jam pun tak apa. Lemahnya iman kita tuan-puan sekalian, berlawan dengan godaan-godaan hawa nafsu, bisikan syaitan dan iblis. Kalau surah Al-Ikhlas nak jelaskan kenapa Nabi beri gambaran umpama seperti 30 juzuk ataupun seluruh isi kandungan Al-Quran, kerana seluruh isi kandungan Al-Quran adalah untuk kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Surah Al-Baqarah ke surah apa ke, dalam tu ada cerita tentang syurga, tentang neraka, cerita tentang umat terdahulu. Supaya kita belajar untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas sebagai hamba Allah. Ikhlas jadi isteri. Ikhlas jadi suami. Bukan asal jadi suami je, pada nama jawatan je. Ikhlas itu, suami yang ikhlas, dia betul-betul jalankan amanah dia sebagai suami. Didik isteri, didik anak, didik cucu. Nak pimpin keluarga ke syurga, nak melindungi keluarga daripada neraka. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Dia buat sesuatu sungguh. Jadi suami sungguh-sungguh. Jadi suami betul-betul. Bukan atas kertas je. Bukan sebab dah dilahir lelaki ni macam mana. Dah kahwin mesti kena jadi suami, tak boleh jadi isteri. Dah jadi isteri sungguh-sungguh. Jadi anak-anak sungguh-sungguh. Jadi mak, ayah, jadi nenek, jadi atuk, jadi sungguh-sungguh. Ciri orang yang ikhlas, dia buat sesuatu mesti sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Muslimat sekalian, surah Al-Ikhlas kita ulang-ulang. Semua ayat dalam surah Al-Ikhlas adalah tentang Allah. Masya Allah. Okey, kalau surah Al-Falaq, surah An-Nas ini Nabi pernah sebut, telah turun kepadaku 2 surah perlindungan yang tidak ada tara dengannya. Tidak ada mana-mana surah yang boleh menyamainya dari sudut perlindungan. Sebab itu Al-Falaq melindungi daripada sihir, gangguan jin, hasad dengki manusia, dan daripada kejahatan seluruh makhluk. Itu dalam surah Al-Falaq. Surah An-Nas pula perlindungan daripada kejahatan jin dan manusia. Jadi kita akan baca terus muslimin, muslimat 3 kali 3 kul. Kerana Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 3 kul,
Nabi sebut bukan 3 kul. Nabi sebut barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu malam, ataupun lepas asar dah boleh baca, maka Allah akan berikan kepadanya kecukupan dan perlindungan daripada segala sesuatu. Allah akan cukupkan segala keperluan hidupnya. Apa yang kita perlu? Dari segi sehat, kita perlu kasih sayang, perlu perhargaan, perlu perhatian, perlukan rezeki dan sebagainya. Allah cukupkan keperluan kita. Dan Allah berikan kepada kita kecukupan dan juga saya sebut perlindungan. Kita nak dilindungi daripada apa? Allah akan melindungi kita. Baca pagi untuk siang, baca malam untuk malam sampai pagi. Jadi insya-Allah kita akan ulang 3 kali 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Kita dah baca 3 kali pagi. Nanti petang atau malam baca 3 kali. Jadikan amalan sampai mati. Sebab banyak dan besar sangat fadilatnya. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, lebih kurang dalam 5 minit lagi saya akan berhenti jam 12 insya-Allah. Jam 11. Oh, jam 12 terkejut. Kalau jam 12 okey tak? Oh, boleh juga ni. Ada yang tak angkut tu mungkin dah janji dengan suami tu. Nak makan kat mana tengah hari ni. Dah masak belum ni? Kira beli je lah hari ni ya. Bagus adik ni. Saya suka anak ni. Bukan adik, anak ni. Suara dia kuat, dia baca pun semangat. Masya Allah.
Okey, jamaah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas. Okey, kita dah kupas. Sekarang kita nak pergi, saya ambil satu. Kalau boleh sebenarnya saya nak ambil daripada awal Al-Maqsurat. Kalau siapa yang hafal Al-Maqsurat, dia dah jadi kebiasaan, alhamdulillah. Tapi tak ramai yang hafal dan tahu maksud dan tahu fadilat. Kan kalau kita baca Maqsurat, kita bermula dengan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'tim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okey. Kalau nak dijelaskan daripada hadis, daripada bacaan pertama, saya memang tak sempat masa. Tetapi kalau nanti cari Al-Maqsurat, jangan cari hanya Al-Maqsurat yang ada terjemahan. Cari yang mana, wallahualam saya tak tahu. Mungkin pergi kedai buku, ada lagi yang lain yang bawakan dalil untuk setiap bacaan. Tapi buku kami, bukan sebab saya nak kempen, masa saya buat buku Al-Maqsurat ni, itu yang saya nak. Sebab apa? Supaya umat ni beramal, tahu apa fadilat. Bukan baca tetapi tak menghayati dan tak rasa manis. Bila kita tahu asbahna wa asbahal mulku lillah, apa dalilnya, apa fadilatnya, baru kita seronok. Kita akan rasa tak boleh tinggal bacaan Maqsurat ni. Cuma saya nak pergi kepada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Nabi bersabda, barang siapa yang membacanya 3 kali pagi dan 3 kali petang ataupun malam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, maka dijamin baginya redha Allah di mahsyar kelak. Tuan-puan sekalian, kalau kita dapat redha Allah di akhirat kelak, maka itu adalah salah satu jaminan syurga. Dan siapa yang dapat redha Allah ketika hidup di dunia, maka insya-Allah dapat husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-Ku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Muslimin muslimat, bagaimana kita nak cepat redha, nak cepat move on? Orang kampung sebut, kan, orang seberang Perak, orang seberang Perak ni, alus tak Kedah ni, kan, ustazah macam mana nak move on dengan suami yang pemalih? Pemalas, minta maaf ya. Pemalih tu negeri 9. Daripada muda sampailah sekarang, kain plekat tu bergulung je. Kan, kalau sangkut pun macam tak sangkut, sakit mata tengok macam mana nak redha ustazah, nak terima. Masya Allah, nak redha dengan anak, nak redha dengan cucu, nak redha dengan orang yang khianat. Inilah zikir membantu kita cepat move on, maksudnya cepat redha. Raditu billahi rabba, membawa maksud aku redha Allah sebagai Tuhanku. Rabba ni membawa maksud pentadbir. Sebab itu kalimah alhamdulillahi rabbil alamin, ayat itu membawa maksud segala puji bagi Allah, pentadbir sekalian alam.
Bila kita sebut daku redha Allah sebagai pentadbir hidupku, penentu hidupku, penentap hidupku, yang mentakdirkan segala-galanya, lama-lama kita jadi kuat untuk cepat move on. Sebab apa? Mulut kita sebut daku redha Allah sebagai pentadbirku. Kita tak petikaikan dah takdir Allah. Apa yang berlaku, cepat move on, cepat lepaskan, cepat maafkan, cepat lupakan, dan teruskan kepada perkara yang lebih penting untuk mengimpun bekal menuju akhirat. Masya Allah. Kemudian yang kedua kita sebut wabil islami dina, daku redha Islam sebagai agama. Din bermaksud cara hidup. Daku redha Islam sebagai cara hidup. Maka lepas itu kita ulang-ulang, kita akan mudah untuk mentaati perintah Allah. Ada hamba Allah ni free hair datang jumpa saya, Ustazah macam mana saya ni nak tutup aurat sebenarnya, tapi saya akan tutup aurat masa bulan Ramadan, lepas tu saya buka balik, saya pakai balik macam ni. Kadang hari Jumaat saya cuba pakai, lepas tu saya tak boleh lah. Saya kata baca zikir ni, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang ketiga tu, dan aku redha bahawa Nabi sebagai seorang Nabi dan sebagai utusan Allah. Saya cakap pada dia, sebenarnya kamu belum betul-betul redha bahawa Islam sebagai cara hidup. Sebab itu kamu nak ikut cara hidup kamu, nak pakai ikut suka cara kamu. Kalau kamu redha Islam sebagai cara hidup, insya-Allah Allah bagi kamu mudah untuk tutup aurat selepas ini. Lepas dia beramal berapa minggu macam tu lah, dia datang tutup aurat, tudung labuh terus. Dia kata, ya Allah Ustazah, saya tak tahu macam mana, tetapi satu hari saya terus ni dan saya rasa malu, tak boleh nak keluar daripada rumah, dalam keadaan saya tak pakai tudung. Dan terus pakai tudung labuh. Sebab hati tu dah mula redha dengan Allah, Rasulullah dan juga agama Islam. Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk syurga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, ada yang tak mahu ke? Ada yang enggan ke? Nabi pun jawab, siapa yang mentaatiku, dia ada di kalanganku. Siapa yang enggan menuruti perintahku, maka dialah orang yang enggan masuk syurga. Jadi zikir raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, untuk kita dapat redha Allah ini sangat penting. Dan last sekali iaitu zikir selepasnya. Zikir apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah. Kalau baca ni dituliskan di sini. Daripada Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada sisinya pada suatu pagi ketika solat subuh, sedang dia masih duduk di tempat solatnya. Kemudian baginda baru pulang setelah solat duha, meningkat pagi, sedang Juwairiyah masih berada di tempatnya. Lalu baginda bertanya, engkau masih tetap dalam keadaan aku tinggalkan engkau tadi? Jawab Juwairiyah, ya. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya selepas aku tinggalkan engkau tadi, aku telah membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali. Kalau ditimbang dengan apa yang engkau baca sejak hari ini, tentulah lebih berat timbangannya. Okey, saya baca je tu hadis Nabi, tapi kalau tak jelas tak faham. Ceritanya isteri Nabi yang bernama Juwairiyah, dia telah duduk di tikar sejadah sebelum subuh. Mungkin dah buatlah solat tahajud ke zikir-zikir, wallahu alam. Kemudian Nabi tinggalkannya dan Nabi pergi ke masjid untuk solat subuh. Dan Juwairiyah tu dalam keadaan begitulah, sedang buat ibadah. Kemudian Nabi pulang pada waktu duha. Tak tahulah ni, mungkin jarak 2 jam ke, sejam ke, 3 jam, tak tahu berapa lama tempoh. Lepas tu Nabi tengok isteri Nabi ni masih duduk atas sejadah, sedang lagi buat ibadah. Lalu Nabi bertanya untuk confirmation, wahai Juwairiyah, adakah kamu duduk begini dari sama kamu duduk buat ibadah seperti mana aku tinggalkan kamu tadi? Ataupun mungkin dah pergi tidur ke, mungkin dah pergi masak ke, dah buat apa? Juwairiyah kata, benar, aku berada dalam keadaan begini sama seperti mana engkau tinggalkan aku tadi. Maksudnya memang duk ibadah je, mungkin baca Quran, mungkin zikir, wallahu alam apa yang dibuat. Lalu Nabi pun berkata, sesungguhnya aku telah membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali. Jika ditimbang dengan timbalan amal, lebih banyak daripada apa yang engkau lakukan daripada sebelum subuh sampai sekarang. Apa dia 4 kalimat dibaca 3 kali itu? Yang dibaca, zikir yang dibaca selepas raditu billahi rabba. Ada susunan dalam Al-Maqsurah ini. Jadi kita baca 3 kali, boleh ya?
Saya akan baca perlahan sebab mungkin ada yang tak biasa baca. Saya baca dulu baru muslimat ikut. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Yang bermaksud, kita kena tengok maksud baru kita faham kenapa sampai Nabi sebut baca ni tak sampai 30 saat, tetapi pahalanya tu lebih berat timbangan daripada apa yang Juwairiyah buat sebelum subuh sampai waktu duha. Kalau tak percaya, tengok masa sekarang saya baca 3 kali, tak sampai 30 saat. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimati. Berapa saat? Berapa? Lebih kurang 23 saat. Betul lah, tak sampai 30 saat. Subhanallah, apa maksudnya? Subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdi, segala pujian baginya. Adada khalqi, sebanyak makhluknya. Berapa banyak makhluk Allah? Berapa banyak ikan? Berapa banyak semut? Berapa banyak serangga? Berapa banyak kerangga? Berapa banyak burung? Berapa banyak manusia? Seluruh makhluk termasuk jin. Seluruh makhluk termasuk malaikat. Tak terhitung, kita takkan mampu hitung berapa jumlah makhluk. Tetapi zikir ini Nabi ajarkan kepada kita, maha suci Allah dan pujian baginya sebanyak makhluk ciptaannya, wa ridha nafsi, dan sebanyak redanya. Berapa banyak reda Allah? Kita tak mampu nak bayangkan betapa besarnya reda Allah. Wa zinata arsy, dan seberat timbangan arasnya. Berapa berat keagungan arasy Allah. Wa midada kalimati, dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menulis kalimahnya. Dalam firman Allah surah Al-Kahfi hujung disebutkan tentang sekiranya kamu ingin menuliskan kalimah Allah dan laut menjadi tinta, laut sebesar-besar tu, laut seluas-luas laut tu jadi dakwat, maka akan habislah dakwat itu sebelum habis kamu menulis kalimat Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Dan jika ditambah lagi sebanyak semua lautan di dunia ini, ditambah lagi untuk jadi dakwat pun takkan cukup. Sebab itu zikir ini sangat besar nilainya, kerana Nabi mengajarkan zikir yang ringkas tetapi disandarkan dengan sesuatu yang besar. Contohlah saya pujikan cik adik ni, ataupun tak saya ucap terima kasih, saya kata terima kasih banyak terima kasih. Maksudnya terlalu banyak saya nak ucap terima kasih, faham? Tapi kalau saya cakap terima kasih, itu macam biasa je lah sikit. Kalau saya puji Hajah Haniha, comelnya, segaknya, segak sangat-sangat. Maksudnya sangat-sangat tu menunjukkan betapa segaknya dia. Betul tak? Tapi bila kita puji subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan pujian baginya, sebanyak makhluk, seberat timbangan arasy, sebesar redanya, dan sebanyak kalimat yang dakwat yang menuliskan kalimat ini. Subhanallah, kita sandarkan kepada jumlah yang tidak terhitung. Jadi pahala kita puji Allah subhanallah wa bihamdi itu disandarkan kepada jumlah yang besar. Masya Allah, alhamdulillah. Moga bermanfaat apa yang kita kongsikan. Yang paling utama, kita balik beramal. Ibu-ibu jangan risau kalau tak ada mak surat kat rumah, tak jumpa.
Sebenarnya kalau buka je Google ke buka internet tu memang ada cari al-maqsurat dan terjemahan dan fadilat. Itu lagi bagus. Kita kena belajar meningkatkan lagi ilmu. Tak kira lah kita orang kampung, kita orang yang bertani, kita orang yang bersawah, kita orang yang tak belajar sekolah. Sebenarnya kena ada keinginan je. Kita ingin beramal, akan ada jalan dia, insya-Allah. Ibu-ibu sekalian, muslimat dan muslimin, semoga apa yang kita belajar dan kita rasa terlintas dalam hati sekarang nak beramal, betul kan? Ada terlintas nak buatlah, nak beramal lah, masya-Allah. Semoga Allah berikan kita taufik. Yang rasa-rasa tu hidayah, petunjuk. Allah bagi kita petunjuk, Allah bagi kita rasa, itu hidayah. Tetapi yang kita perlu adalah taufik. Taufik ini kemampuan mengikut petunjuk, kesungguhan dan kemampuan untuk mengikut hidayah apa yang Allah beri kita rasa. Nanti kalau ada rezeki dapat buku ni, ada 20 buah je kat luar, siapa yang dapat lah, baca lagi seterusnya akan sampai kepada Sayyidul Istighfar. Jadi amalan setiap hari, sebab itu jaminan syurga ya. Allah akan catat siapa yang beramal Sayyidul Istighfar pagi dan petang. Allah perintah malaikat catat dia sebagai bakal penghuni syurga. Jadi saya tak boleh jelaskan nanti ceramah sampai pukul 12. Wallahu alam. Saya mohon maaf salah dan silap dan kekurangan. InsyaAllah kita bertemu lagi di taman syurga yang lain, kerana kita sedang berada di taman syurga ni, majlis ilmu. Moga jalan kita ini jalan ke syurga sebagaimana hadis Nabi, man salaka tariqan la tamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan ke syurga. Saya sayang semua, masya-Allah. I love you all so much. Gitu. I love you more. I love you much more. Macam tu. Sayang kerana Allah dan kerana Rasulullah. Dengan itu kita sudahi. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.